Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi bacaan kitab Al-Isya'ah li Asyratis Sa'ah, muka surat 47. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum ni kita dah baca sebahagian daripada peristiwa peperangan Jamal yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada tahun 36 Hijrah. Dan peristiwa ini dimasukkan oleh pengarang kitab ini di dalam alamat kiamat yang telah zahir dan telah selesai. Mana alamat kiamat yang pertama? Alamat kiamat yang pertama iaitu al-amarat al-ba'idah allati zaharat wa anqaradat, iaitu alamat kiamat yang telah selesai. Alamat kiamat yang telah zahir dan telah selesai. Jadi antara dia ialah peristiwa peperangan Jamal. Kita dah baca sebelum ni, iaitu selepas daripada pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu telah dibunuh oleh pemberontak-pemberontak di Madinah. Jadi beberapa orang sahabat yang besar-besar ni, iaitu Sayyidina Talhah dan juga Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhuma, mereka telah bersepakat dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menuntut bela terhadap pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tetapi sebenarnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melarang mereka daripada berbuat demikian. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sendiri, beliau memang merancang untuk menuntut bela terhadap pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, tetapi beliau berkata bahawa tunggu dulu, nanti beliau akan selesaikan perkara tersebut bila keadaan dah tenang. Tapi beberapa orang sahabat ni, termasuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka telah berpakat. Waktu tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah pergi buat haji, dan bila semasa di Mekah, beliau telah bertemu dengan Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhuma, dan mereka berpakat untuk menuntut bela terhadap pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Jadi sebelum tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah sebelum tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengambil perjanjian daripada Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu supaya mereka tidak melakukan apa-apa tindakan. Tetapi mereka telah berpakat dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menuntut bela pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Bermakna perkara ini telah kita kata maksudnya telah bertentangan dengan apa yang mereka sepakati dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Kita sambung muka surat 47, fatawajjahu ilal Basrah tu. Jadi fatawajjahu ilal Basrah, lalu mereka pun telah pergi menuju ke Basrah. Mereka telah menuju ke Basrah, iaitu di Iraq. Mereka telah menuju di Basrah di Iraq. Mereka yang dimaksudkan di sini ialah Sayyidina Talhah, Sayyidina Zubair bin Awwam radhiyallahu anhuma, dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Fatawajjahu ilal Basrah, mereka telah pergi ke Basrah. Fanazalu ba'da miyahi Bani Amir, mereka telah berhenti singgah di salah satu
kawasan perairan Bani Amir. Ini di Iraq. Fanabahatil kilab. Lalu anjing-anjing telah menyalak di situ. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, ayyuma in hada. Jadi bila mendengar anjing-anjing menyalak, lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah bertanya, kawasan perairan apakah ini? Qalu al-hawab, ay bi fathil muhmala wa sukunil waw ba'da hamzah. Lalu mereka pun telah memberitahu kawasan perairan ini bernama Hawab, iaitu dibaca dengan difatahkan ha ni itu, ha muhmalah tu difatahkan Hawab, dan disukunkan waw yang selepasnya ada huruf hamzah. Kemudian thumma muwahhadatin biwazni kaukab. Kemudian lepas tu ada ba satu titik, wazannya ialah wazan kaukab. Jadi mereka memberitahu bahawa tempat ini ialah namanya Hawab. Tempat ini namanya Hawab. Qala fil qamus mawdi'un bil Basrah. Pengarang kitab Al-Qamus, Qamus Al-Muhit, iaitu Imam Fairuzabadi rahimahullah, berkata Hawab ini ialah satu tempat di Basrah. Wa qala ad-Damiri nahrun bi qurbil Basrah. Imam Damiri rahmatullah alaih berkata kawasan ini, Hawab ini ialah satu sungai berhampiran dengan kota Basrah. Qalat ma adhunnuni illa raji'ah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah aku berpandangan melainkan aku kena kembali. Aku mesti pulang semula ke Madinah. Waktu itu maksudnya bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mendengar salahkan anjing tu, beliau teringatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa satu hari nanti akan ada antara ummahatul mukminin yang disalak oleh anjing di Hawab. Jadi bila beliau dengar anjing tu menyalak kepada beliau dan beliau dengar nama tempat tu ialah Hawab, maka beliau terus teringat sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi ada bagi tahu bahawa satu hari nanti akan satu orang ummul mukminin akan disalak oleh anjing di Hawab. Beliau pun terus kata, kalau macam tu aku nak baliklah, aku nak pulang, aku tak nak teruskan perjalanan pergi ke depan lagi. Itu yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila teringatkan tu, beliau kata ma adhunnuni illa raji'ah, tidaklah aku berfikiran melainkan aku kena kembali semula. Faqala laha Zubair bal taqdumin fayarakil muslimuna fayuslihullahu dhata bainihim. Lalu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahkan puan kena maju terus ke depan supaya orang-orang Islam mereka melihat puan, nanti Allah Taala akan memperbaiki keadaan atau perselisihan yang berlaku antara mereka. Ini kenapa? Ialah kerana waktu tu orang-orang di Iraq, sebahagian daripada mereka, tak semua, sebahagian daripada mereka juga ada mendengar berita tentang pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan mereka juga menginginkan supaya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibela. Darah beliau itu dituntut bela. Jadi Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, puan kena ikut kami sekali, pergi terus bergerak sampai ke Basrah, kerana kalau orang Islam di sana lihat puan, maka mereka akan bersemangat dan mereka akan bersama-sama dengan kita, berperang dengan kita untuk menuntut bela pembunuhan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qalat ma adhunnuni illa raji'ah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, tidaklah aku berfikiran melainkan aku kena kembali juga, makna balik semula, pulang semula. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kaifa bi ihdakunna idza nabahatha kilabul hawab. Kerana aku sendiri telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana salah seorang kamu, iaitu ummahatul mukminin, apabila dia disalak oleh anjing-anjing di Hawab. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wal Bazzar wal Hakim wal Baihaqi wa Abu Nu'aimin an Qaisin qala lamma balagat Aisyah radhiyallahu anha ba'da diyar Bani Amir nabahat 'alaiha al-kilab fadhakarahu. Mana hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la dan Imam Bazzar dan Hakim
dan Imam Baihaqi, dan juga daripada Imam Abu Nuaim daripada Qais. Qais ni Qais bin Abi Hazim. Beliau berkata, Qais bin Abi Hazim berkata, beliau menceritakan apabila sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha di salah satu tempat penempatan Bani Amir, ini maksudnya berhampiran dengan Basrah, anjing-anjing telah menyalak kepada beliau. Lalu beliau menyebutkan hadis ni secara sempurna. Maksudnya Qais bin Abi Hazim tu pun sebutkan hadis ni secara sempurna yang ada di dalam kitab yang disebutkan tadi. Faqadimul Basrata fata'ajjaban nas. Lalu mereka pun telah datang ke Basrah, orang ramai, maka orang ramai telah merasa hairan dengan kedatangan mereka. Sebab waktu tu kebanyakan orang-orang yang tinggal di Basrah, mereka tak tahu apa masalah yang sebenarnya berlaku. Kenapa sahabat-sahabat besar ni, termasuk Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha datang. Jadi apa tujuan mereka datang? Jadi orang-orang yang tinggal di Basrah, mereka pun hairan kenapa mereka ni datang. Wasa'aluhum an masirihim. Lalu dan mereka pun bertanya kenapa mereka bergerak datang pergi ke Basrah ni. Fadzakaru annahum kharaju ghadaban li Uthman radhiyallahu anhu wa taubatan lima sana'u min khidlanihi. Lalu mereka memberitahu atau mereka menyebutkan bahawasanya mereka telah keluar, maknanya keluar daripada tempat mereka datang pergi ke Basrah ini ialah ghadaban li Uthman radhiyallahu anhu, ialah kerana rasa marah atau kita kata kesal lah, marah ataupun kesal, sedih dengan pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan mereka nak bertaubat terhadap apa yang mereka lakukan, iaitu mereka tidak membantu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, tidak membela Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu sewaktu beliau dibunuh. Jadi maksudnya mereka nak melakukan satu perbuatan seolah-olah macam nak menebus kembali kesalahan mereka. Sebelum ni mereka telah menyebabkan kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu kerana waktu tu mereka tak pergi pertahankan Uthman radhiyallahu anhu sungguh-sungguh. Jadi mereka kata, ni kami datang ni untuk nak ajak kamu bersama-sama dengan kami untuk nak mempertahankan Sayyidina Uthman, untuk nak tutup bela pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Wa qabadu ala amili Ali radhiyallahu anhu alaiha ibnil Ahnaf. Dan mereka telah menangkap, atau kita sini kata tawan lah, mereka telah menawan gubernur Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu di Basrah, iaitu yang bernama Ibnul Ahnaf. Ibnul Ahnaf ni maksudnya Sahal bin Ahnaf. Sahal bin Ahnaf ataupun juga dipanggil Hunaif. Sahal bin Ibnul Ahnaf di sini Uthman namanya, Uthman bin Ahnaf, atau juga dipanggil Uthman bin Hunaif. Uthman bin Hunaif. Jadi mereka telah menawan gubernur Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu di Basrah waktu tu yang bernama Uthman bin Ahnaf, atau juga dipanggil Uthman bin Hunaif. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, sebenarnya kisah ni panjang, tetapi bila mereka sampai di Basrah, waktu tu gubernur Basrah bagi pihak Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu namanya ialah Uthman bin Hunaif. Beliau pada permulaannya beliau kata, saya tak nak bantu kamu sampailah saya dapatkan penjelasan sendiri daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apa sebenarnya ceritanya. Dan beliau kata bahawa selagi saya tak tahu apa cerita sebenar, maka saya tak akan buka pintu Basrah pada kamu. Maksudnya saya tak akan bagi orang Basrah ikut kamu. Jadi waktu tu sahabat-sahabat ini mereka bertegas bahawa mereka memang datang untuk nak mempertahankan atau nak menuntut bela pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Tapi Uthman bin Hunaif ni mereka telah Uthman bin Hunaif waktu tu dia telah menghalang mereka. Jadi mereka telah tawan dia. Tapi selepas itu mereka telah lepaskan dia semula. Jadi Uthman bin Hunaif ni dia berkata bahawa saya tak akan bantu kamu sehinggalah saya dapat penjelasan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang, dia cerita apa yang berlaku, barulah saya akan ikut kamu atau saya akan bantu kamu. Baik.
Jadi wa aqbala Ali radhiyallahu anhu lamma sami'a bi khurujihim minal Madinah wa ma'ahu tis'u mi'ati rakibin. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pun datang apabila beliau mendengar keluarnya mereka, beliau mendengar tentang keluarnya sahabat-sahabat tersebut daripada kota Madinah, dan bersama dengan beliau ada 900 orang penunggang, maksudnya tentera. Tentera yang menunggang kuda atau menunggang unta. Mana Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu waktu tu bila beliau dengar bahawa mereka dah sampai di Basrah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun bertolak daripada Madinah pergi ke Basrah bersama dengan 900 orang pengikut beliau, pemacu kuda. Fanazala bi Dhiqar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah berhenti di satu tempat bernama Dhiqar. Dhiqar ni tempat tu sampai sekarang ada muhafazah negeri Dhiqar, ada di berhampiran dengan Basrah. Satu tempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah berhenti kat situ. Dia maksudnya kalau orang itu bergerak dari Madinah, sebelum sampai ke Basrah, dia akan lalu kawasan Dhiqar ni. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu telah berhenti di Dhiqar. Fabalaghahu anna ahlal Basrati ijtama'u li Talhata wa Zubair radhiyallahu anhu. Lalu telah sampai kepada beliau berita bahawasanya penduduk Basrah mereka telah berhimpun atau mereka telah berkumpul menyokong Sayyidina Talhah dan Zubair radhiyallahu taala anhuma. Bila sampai kat sana, beliau dapat berita bahawa orang-orang Basrah mereka secara umumnya mereka telah bersama-sama dengan Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, maksudnya untuk pergi ke Madinah, menentang orang Madinah, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, untuk mendesak mereka supaya menuntut bela terhadap pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Fashaqqa dhalika ala ashabi. Maka keadaan itu telah menjadi berat kepada pengikut-pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ashabi ni maksud ashabi Ali, pengikut-pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kenapa berat? Ini ialah kerana bila mereka dengar rupa-rupanya yang ada di Basrah ni ialah sahabat-sahabat Nabi juga, termasuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, termasuk juga Sayyidina Talhah, Sayyidina Zubair dan sahabat-sahabat yang lain yang juga ada bersama-sama mereka. Jadi mereka kata, kami tak sedialah nak pergi terus ke depan lagi. Takut nanti kalau berperang, kita akan berperang dengan sahabat Nabi juga. Jadi kami tak sedia. Tetapi faqala walladhi la ilaha ghairuhu la tadhharunna ala ahli al-Basrah wa la taqtulunna Talhata wa Zubair. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, demi Tuhan yang tiada demi zat yang tiada Tuhan melainkan dia, kamu pasti akan menang kepada ahli Basrah, dan pasti kamu akan bunuh Talha dan Zubair. Maksud Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni bukan makna bunuh dia terus. Maksudnya pasti kamu akan dapat kalahkan mereka. Kamu bukan salah, kamu sekarang di tengah betul. Jadi yang Talha dan Zubair ni, pada pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka buat perkara salah. Aku tak bagi mereka pergi kumpulkan orang untuk nak pergi tuntut bela Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi tapi mereka dah buat, mereka dah langgar perjanjian dengan aku. Jadi jom kita terus maju, kita pergi serang Basrah atau kita pergi jumpa di Basrah, dan kita akan dapat kalahkan Talha dan Zubair. Wa ba'atha ibnahu Al-Hasan wa Ammaran radhiyallahu anhuma ila ahli al-Kufah yastanfiruhum. Dan dalam masa yang sama juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menghantar anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma pergi kepada ahlul Kufah untuk mengajak mereka turut berjuang, untuk mengajak mereka keluar berperang bersama-sama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya Sayyidina Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hantar anak beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhuma untuk pergi kepada ahli Kufah untuk mengajak mereka bantu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Fadaqal al-masjid. Maka mereka pun telah masuk ke dalam masjid. Kedua-dua sahabat tersebut telah masuk ke dalam masjid, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhuma, wa sa'idal mimbar. Mereka berdua telah naik atas mimbar. Wa kana al-Hasanu fi a'la al-mimbar. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berada di atas mimbar, wa qama Ammarun asfala minhu.
Sayyidina Ammar radhiyallahu taala anhu pula berdiri di bawah mimbar. Sayyidina Hasan di atas, Sayyidina Ammar berdiri di bawah mimbar di Kufah. Fatakallama Ammar radhiyallahu anhu wa qala inna amiral mu'minin ba'athana ilaikum yastanfirukum fa inna ummana qad sarat ila al-Basrah. Wallahi inni aqulu lakum hadha wa wallahi innaha la zawjatu nabiyyikum fid dunya wal akhirah. Walakinna Allah ibtalana liya'lama iyyahu nuti'u au iyyaha. Lalu Sayyidina Ammar radhiyallahu taala anhu pun telah mula bercakap. Mana beliau bercakap menyampaikan apakah tujuan beliau datang di Kufah. Lalu beliau pun berkata, sesungguhnya Amirul Mukminin iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengutus kami untuk bertemu dengan kamu, untuk meminta kamu keluar berjuang bersama-sama dengan beliau. Kerana sesungguhnya ibu kita maksudnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kerana sesungguhnya ibu kita telah bergerak pergi ke Basrah. Demi Allah, sesungguhnya aku mengatakan kepada kamu perkara ini, aku menyampaikan kamu perkara ini, dan demi Allah, sesungguhnya beliau iaitu Aisyah radhiyallahu anha ialah merupakan isteri Nabi kamu di dunia dan di akhirat. Tetapi Allah Ta'ala telah menguji kita sekarang. Allah Ta'ala telah menguji kita sekarang, maksudnya dengan beliau. Kerana beliau telah keluar pergi ke Basrah. Jadi kita sekarang terpaksa berdepan dengan dia. Maksudnya begitulah. Sekarang kita terpaksa berdepan dengan dia. Allah Ta'ala telah menguji kita supaya zahir kepadanya kepada Allah Ta'ala, adakah kita taat kepada dia, adakah kita taat kepada dia, itu kepada Allah, ataupun kita taat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sini maksudnya sekarang kita terpaksa berdepan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi waktu ni Allah uji kita sama ada kita nak tunjukkan kita taat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana menunjukkan ketaatan kepada Allah sebab dia waktu tu khalifah, ataupun kita taat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, inna amiral mu'minin yaqul inni udzakirullaha rajulan ra'a lillahi haqqan illa nafar fa in kuntu madluman a'anani wa in kuntu zaliman akhadha minni wallahi inna Talhata wa Zubaira la awwalu man bay'ani thumma nakatha wa lam asta'thir bimalin wa la baddaltu hukman. Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu pula telah berkata, sesungguhnya Amirul Mukminin berkata, sesungguhnya aku, iaitu Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku memperingatkan kamu kepada Allah Ta'ala. Aku memperingatkan kamu tentang Allah Ta'ala, iaitu kepada mana-mana lelaki yang dia menjaga hak Allah Ta'ala, melainkan hendaklah dia keluar bersama-sama dengan aku, pergi berjuang. Maksudnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi tahu supaya sampaikan pesan melalui Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Apa pesanan beliau? Beliau kata, aku memperingatkan kamu supaya kamu menjaga hak kepada Allah. Sesiapa di kalangan kamu yang menjaga haknya kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah dia keluar bersama dengan aku, bantu aku untuk pergi ke Basrah, iaitu menentang mereka yang mana seolah telah langgar baiat dengan aku. Sekiranya aku ini dizalimi, maka hendaklah dia bantu aku. Kalau orang tu buat zalim pada aku ini dizalimi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, maka kamu hendaklah bantu aku. Wa in kuntu zaliman akhadha minni. Tapi kalau aku yang zalim, maka kamu boleh ambil daripada aku. Maksudnya ambil balik tuntut rugi daripada aku kalau aku ada buat zalim pada sesiapa. Demi Allah, sesungguhnya Talhah dan Zubair, mereka lah orang yang mula-mula sekali berbaiat kepadaku, kemudian mereka telah melanggar baiat kepadaku. Nakathan maksud janji, tinggalkan baiat padaku, langgar perjanjian dengan aku. Sedangkan aku tidaklah pernah monopoli asta'thir bimalin, aku tak pernah memonopoli apa-apa harta, dan aku tidak pernah menukar apa-apa perintah Allah Ta'ala. Maksudnya aku tak ada buat salah apa-apa, aku tak ada melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Tak ada pun aku pergi ambil apa-apa harta, jadikan sebagai hak
peribadi aku tak lakukan demikian, dan aku juga tak ada tukar apa-apa perintah Allah Ta'ala. Tapi kenapa mereka pergi melanggar perjanjian dengan aku? Faqaraja ilaihi 12,000 rajulin. Maka telah keluar kepada beliau 12,000 orang lelaki. Maksudnya 12,000 orang pejuang daripada Kufah telah datang sertai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Maknanya bilangan yang sangat ramai. Maknanya bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minta bantuan daripada penduduk Kufah telah hantar bantuan sebanyak 12,000 orang telah keluar pergi join Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu yang waktu tu sedang menunggu mereka di Dhiqar. Walamma qadima qama ilaihi Qais bin Sa'd bin Ubadah wa ibnul Kawwa. Bila beliau datang, beliau ni maksud Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang jumpa dengan 12,000 orang tu. Waktu tu mereka bertemu di Iraq, iaitu dekat kawasan yang nak pergi menuju ke Basrah. Maka telah bangun Qais bin Sa'ad bin Ubadah dan juga Ibnul Kawwa, mereka jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqala, lalu mereka berdua bertanya, akhbirna an masirika hadha awasiyatun awsaka bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ra'yun ra'aitahu. Lalu mereka berdua bertanya, beritahulah kepada kami wahai Ali mengenai keluarnya engkau ini. Maknanya kenapa kau keluar ni? Datang ke sini, datang ke Iraq ni sampai ke sini, kenapa kau keluar? Adakah ini satu pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah pesan kepada kau, ataupun ini hanya pandangan kau sendiri? Faqala ama wallahi la in kuntu awwala man saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala akunu awwala man kadzaba alaihi. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, ketahuilah demi Allah, sekiranya aku ni merupakan orang yang pertama membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak mungkin aku menjadi orang yang pertama melakukan berdustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud beliau? Beliau kata, kalaulah aku ni orang yang mula-mula masuk Islam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kan antara orang yang awal masuk Islam. Jadi beliau kata, kalau aku ni orang yang mula-mula masuk Islam, tak mungkin aku akan menipu kepada kamu berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni orang yang mula-mula beriman pada Rasulullah. Maka tak mungkin aku nak tipu satu perkara yang aku sandarkan pada Nabi, aku nak sampaikan pada kamu. Itu tak mungkin. Wallahi la an yakuna ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilayya fala. Demi Allah, sekiranya ini adalah satu pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, maka tidaklah. Ia bukan. Maksudnya apa maksud Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Tadi kamu tanya adakah ni pernah Rasulullah pesan kepada aku? Kalau ini pesanan Nabi, tu taklah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah pesan kepada aku perkara ini. Tetapi walakin ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'atan wala qutila qatlan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat dalam keadaan mengejut dan tidak juga baginda dibunuh tiba-tiba. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan mati macam tu saja. Walaqad makatha fi maradi ayyaman wa layaliya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunggu ketika sakit baginda selama beberapa hari dan beberapa malam. Maknanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda sallallahu alaihi wasallam sakit sebelum kewafatan baginda beberapa hari. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit selama beberapa hari. Baginda sakit 13 hari. Jadi kullu dhalika ya'tihi al-muadzin fayu'dhinuhu bis-salati fayaqul muru Abu Bakrin falyusalli bin-nas. Pada setiap hari dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam sakit, muazzin datang kepada baginda dan beritahu pada baginda sallallahu alaihi wasallam waktu solat. Lalu baginda bersabda, perintahlah Abu Bakar suruhlah Abu Bakar supaya dia mengimami orang ramai solat. Apa maksud dia? Maksudnya ketika Nabi SAW sakit, aku menyaksikan keadaan tersebut, iaitu Nabi SAW bila baginda dah tak larat nak bangun,
akhir-akhir hayat baginda, waktu tu Nabi SAW telah suruh supaya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jadi imam orang ramai solat. Nah, aku tahu keadaan tersebut waktu tu. Baik. Waktu tu 17 waktu. Sebelum Nabi SAW wafat, baginda tak dapat solat sebanyak 17 waktu. Walaqad tarakani wa huwa yara makani wa ma kuntu ghaiban. Dan baginda SAW telah meninggalkan aku hal keadaan baginda melihat tempatku. Maksudnya ketika Nabi wafat, Nabi tahu keadaan aku waktu tu. Nabi SAW tahu keadaan aku. Wa ma kuntu ghaiban, dan tidaklah aku ghaib. Maksudnya waktu tu aku ada. Jadi ketika Nabi SAW wafat, aku ada dengan Nabi SAW. Sebelum Nabi wafat, aku selalu datang jumpa Nabi SAW. Walau ahida ilayya syai'an laqumtu bihi. Dan kalaulah baginda SAW berpesan kepada aku satu perkara waktu tu, pasti aku akan tunaikan, lakukan apa perintah Nabi SAW. Hatta inna mra'atan min nisa'i aradat fi dhalika. Sehinggalah salah seorang isteri baginda SAW telah membantah baginda SAW pada perintah baginda itu. Perintah baginda itu yang dimaksudkan ialah perintah supaya suruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jadi imam solat. Faqalat inna Abu Bakrin rajulun raqiqun idza qama maqamaka lam yusmi'in nas. Falau amarta Umar falyusalli bin nas. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna kunna sawahibu Yusuf. Lalu apa isteri Nabi SAW tu cakap? Beliau kata pada Nabi SAW, sesungguhnya Abu Bakar ialah satu orang lelaki yang hatinya begitu lembut. Kalau dia berdiri tempat tuan jadi imam, maka dia tidak akan, suaranya tak akan didengari oleh orang ramai. Maksudnya apa? Kalau dia jadi imam, dia akan menangis. Siapa yang dimaksudkan isteri Nabi SAW di sini? Ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tak nak nanti kalau Nabi SAW suruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi imam, sedangkan waktu tu Nabi masih hidup, tak nak nanti ada orang yang akan fitnah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun kata kepada Nabi, "Falau amarta Umar falyusalli bin nas." Apa kata kalau tuan suruh Umar radhiyallahu anhu supaya dia yang mengimami orang ramai solat? Faqala sallallahu alaihi wasallam inna kunna sawahibu Yusuf. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda telah memberikan jawapan kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sesungguhnya kamu ini ialah seperti wanita-wanita Nabi Yusuf alaihissalam. Maksudnya seolah-olah wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ni apa maksud Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni? Bila orang-orang ni datang jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tanya pada beliau, kenapa tuan buat macam ni? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bagi tahu bahawa apa yang beliau buat ni ialah walaupun Nabi SAW tak pesan, tetapi beliau nak bagi tahu bahawa Nabi SAW sebelum baginda SAW wafat, baginda ada pernah macam kita kata tak menerima satu cadangan daripada salah seorang isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi waktu tu Aisyah radhiyallahu anha bantah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tegur beliau. Nabi kata, kamu jangan cakap pada aku dah putuskan supaya Abu Bakar jadi imam. Jangan kamu macam pandai-pandai lah cadang kawan lain. Jadi apa maksud Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tu? Maksudnya beliau nak mengisyaratkan bahawa perbuatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang pada waktu ini beliau pergi membantah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah perbuatan tak betul. Seperti mana dulu beliau pernah bantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau dengan satu tujuan, tapi sekarang apa yang beliau buat juga ialah perkara yang tak betul. Jadi waktu tu ini apa nama? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu seolah beliau memberi isyarah bahawa sekarang ni apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ialah bukan perkara yang betul.
Baik. Falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadarna fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad wallahu amra dinina fawallainahu amra dunyana fabay'atu fil muslimina wa wafaitu bai'atahu. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kami telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyerahkan urusan khilafah kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kami pun telah serahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah serahkan urusan agama kami kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maksud jadi khalifah. Fawallaina wa amra dunyana, maka kami pun telah menyerahkan kepadanya urusan dunia kami. Maksudnya kalau Nabi telah jadikan beliau khalifah yang bertanggungjawab untuk urusan agama, maka kami pun percaya dalam urusan dunia pun kami percaya pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu aku pun telah berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan orang Islam yang lain, dan aku telah menyempurnakan bai'ah kepada beliau. Maksud aku tak pernah langgar bai'ah kepada beliau, aku tak pernah langgar apa-apa perintah daripada beliau. Thumma bay'atu Umar radhiyallahu taala anhu wa wafaitu bai'atahu. Kemudian selepas tu aku telah berbaiat dengan Umar radhiyallahu anhu, dan aku juga telah menyempurnakan baiat kepada beliau. Maksudnya masa Sayyidina Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah, aku pun ikut apa segala perintah beliau, dan aku tak pernah langgar apa-apa perintah beliau. Kemudian bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah juga, aku telah mentaati beliau. Aku tak pernah langgar apa-apa perintah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Thumma bay'atu Uthman radhiyallahu anhu wa wafaitu bai'atahu. Kemudian aku telah berbaiat pula pada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan aku telah menyempurnakan bai'ah aku kepada Uthman radhiyallahu anhu. Fa'adan nasu alaih faqatalu wa ana mu'tazilun anhum. Lalu orang ramai, maksud pemberontak-pemberontak, mereka telah menyerang Uthman radhiyallahu anhu. Lalu mereka telah membunuh beliau. Sedangkan waktu itu aku mengasingkan diri daripada mereka. Maksudnya aku tak terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Aku tak ada pun pergi menyuruh mereka atau aku menyokong perbuatan mereka bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Thumma wallauni. Kemudian mereka telah melantik aku pula jadi khalifah. Maksudnya lepas tu orang ramai, mereka telah baiat aku pula jadi khalifah. Walau lal khasyatu 'ala ad-dini ma ajabtuhum. Kalaulah tidak kerana takut terhadap agama, pasti aku tidak menerima baiat mereka. Maksudnya menerima permintaan mereka untuk jadi khalifah. Tapi kerana aku rasa bertanggungjawab terhadap agama, maka aku telah terima baiat mereka. Thumma wathaba fiha man laysa sabiqatuhu ka sabiqati wala qarabatuhu ka qarabati wala ilmuhu ka ilmi, yakni Muawiyah radhiyallahu anhu. Tetapi kemudian kita kata wasabah ni telah meluru dalam urusan khilafah ini, orang telah melompat. Wasabah ni asalnya melompat, sini maksudnya meluru ataupun telah menyerbu terhadap urusan khilafah ni, orang yang mana dia punya awal masuk Islam tidaklah seperti aku awal masuk Islam, dan juga hubungan kerabat dia tidak juga seperti hubungan kerabat aku, seperti mana hubungan kerabat aku. Apa maksudnya? Maksudnya hubungan dia dengan Nabi bukan macam hubungan aku dengan Nabi. Sebab kerana aku daripada Bani Hashim, aku begitu rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menantu Rasulullah. Dan juga ada orang yang mana lepas tu cuba untuk merampas ataupun kita kata untuk mendapatkan khilafah. Satu orang yang mana dia punya awal masuk Islam bukan macam aku, kerabat dia dengan Nabi pun bukan macam aku, dan juga tidaklah ilmu dia juga seperti ilmu aku. Yang beliau maksudkan itu ialah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maksudnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada memberi isyarat bahawa di antara mereka yang tak setuju dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu waktu itu ialah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Jadi maksudnya satu pertama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga mendesak supaya dituntut bela sesegera mungkin pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Selain daripada itu, iaitu juga terlibat Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan ada lagi sahabat lain, dan di antara mereka itu ialah Sayyidina Ali antara mereka itu ialah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Qalu sadaqta.
Fa akhbirna an qitalika li hadaini sahibaka fi Badrin wa Hudaybiyah wa Uhudin wa akhawaka fi ad-din was sabiqati fil hijrah, yakni Talhah wa Zubair radhiyallahu anhuma. Lalu mereka pun berkata, mereka yang dimaksudkan di sini iaitu orang yang bertanya jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, macam contohnya Qais bin Sa'd bin Ubadah dan Ibnul Qawwad dan orang lain. Mereka pun bertanya, benar cakapmu hai Ali, tetapi kan beritahu pada kami, mengapa engkau berperang dengan dua orang ini, iaitu dua sahabatmu ini, yang mana mereka menyertai peperangan Badar dan juga Hudaybiyah dan juga Uhud. Ini peperangan-peperangan besar. Jadi beberapa orang sahabat ni juga turut ikut dalam peperangan tersebut, dan mereka ialah merupakan dua orang saudaramu dalam agama dan juga sabiqah. Sabiqah di sini maksudnya iaitu awal masuk Islam. Mereka juga awal masuk Islam. Wal hijrah, dan mereka juga sama-sama hijrah. Maksudnya mereka juga turut pergi hijrah pergi Madinah. Maksudnya iaitu mereka masukkan Sayyidina Talhah dan Zubair radhiyallahu anhuma. Pertanyaan mereka ini ialah maksudnya, tadi kau kata kau pergi nak serang kerana antara yang tak setuju dengan kau Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dalam peristiwa ini. Tetapi termasuk antara mereka itu ialah adanya Talhah dan Zubair. Dan Talhah dan Zubair ini, kedua-dua mereka ialah merupakan sahabat yang juga mempunyai kelebihan. Mereka tak sama macam Muawiyah. Mereka menyertai Badar, Hudaybiyah, Uhud, dan mereka juga masuk Islam awal, dan mereka juga ialah berhijrah pergi Madinah. Sempat antara orang yang daripada golongan muhajirin pergi hijrah ke Madinah. Jadi kalau kau perangi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu atau yang lain, itu logik. Tetapi bagaimana pula dengan yang dua sahabat besar ni? Faqala innahuma bay'ani bil Madinah wa qala'ani bil Basrah. Walau anna rajulan mimman baya'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu khala'ahu laqatalna. Walau anna rajulan mimman baya'a Umar radhiyallahu anhu khala'ahu laqatalna. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun memberikan jawapan. Beliau kata, sesungguhnya mereka berdua, Talhah dan Zubair, mereka telah berbaiat dengan aku di Madinah, tetapi mereka telah melanggar baiat kepadaku di Basrah. Maksudnya mereka telah tanggalkan baiat mereka itu di Madinah, di Basrah. Di Madinah mereka ikut aku, bai'ah dengan aku, berjanji dengan aku. Tapi bila di Basrah, mereka telah lepaskan kesetiaan mereka kepadaku. Mereka tak lagi ikut aku. Mereka telah tanggalkan bai'at itu ketika mereka berada di Basrah. Dan kalaulah ada mana-mana lelaki daripada kalangan mereka yang berbaiat dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia telah melanggar baiat dengan Abu Bakar, pastilah kami akan perangi dia. Dan kalau ada mana-mana lelaki yang berbaiat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia melanggar baiat dia dengan Umar radhiyallahu anhu, juga kami akan memeranginya. Apa maksud dia? Maksudnya Talhah dan Zubair, mereka telah langgar baiat dengan aku, maka mereka berdua berhak diperangi. Kalau dulu zaman Sayyidina Abu Bakar atau zaman Sayyidina Umar, kalau ada antara orang yang baiat dan langgar baiat, kami akan perangi dia. Macam itulah juga aku berhak untuk perangi mereka kerana mereka langgar baiat dengan aku. Maksud di sini iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau punya ijtihad, pandangan beliau bahawa Sayyidina Talhah dan Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau melanggar perjanjian, mereka berdua langgar perjanjian dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka mereka berdua berhak diperangi. Ini ijtihad daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Thumma da'ahum thalathata ayyam. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menyeru mereka selama 3 hari. Seru di sini maksudnya beliau telah pergi ajak mereka berdamai dan tunggu dulu, sabar dulu, bertenang dulu. Selama 3 hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beri peluang ataupun tempoh kepada mereka. Hatta idza kana al-yawm ats-tsalits daqala alaihi al-Hasan wal Husain wa Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum faqalu qad aktharu fina al-jarah. Kemudian bila tiba hari yang ketiga, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum, mereka masuk berjumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu mereka memberitahu, mereka kata orang-orang ini mereka telah banyak melukakan tentera-tentera kita. Ini sebenarnya kenapa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum daripada peperangan ini berlaku,
bila tentera Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berdepan dengan tentera Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Zubair dan juga Talha radhiyallahu taala anhuma, waktu tu orang-orang yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, mereka telah masuk dalam dua-dua belah pihak. Sebahagian masuk dalam tentera Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebahagian lagi masuk dalam tentera Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam tempoh tu mereka telah buat serangan. Mereka telah kucar-kacirkan keadaan. Jadi menyebabkan kedua-dua belah pihak ni mereka telah bergaduh sama mereka. Gaduh. Jadi menyebabkan bila contoh kata orang sebelah sini serang, sebelah pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka kata bahawa orang sana serang kita punya. Dan kemudian yang sebelah sini pula yang pembunuh Sayyidina Uthman tu Askarain. Perkara itu berlaku ialah kerana pembunuh-pembunuh Uthman radhiyallahu anhu mereka telah bertebaran di dalam kedua-dua askar. Maknanya pembunuh tu dua-dua, sebahagian pergi masuk askar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebahagian lagi masuk askar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Fakhashu an yastalihu ala qatlihim fa anshabul harba. Mereka takut, mana orang-orang yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ni, mereka takut orang-orang ini akan berdamai untuk membunuh mereka. Mereka dah takut kan kalau dua-dua pihak ni baik, mereka bincang balik, nanti takut mereka akan sepakat untuk nak cari siapa pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, maka mereka akan dijumpai dan mereka akan dikenakan hukuman bunuh. Jadi mereka telah membuat kucar-kacir daripada dalam. Daripada dalam mereka telah buat onar untuk gaduhkan antara dua belah pihak ni. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, satu perkara banyak berlaku dalam kalangan umat Islam ialah kadang-kadang umat Islam bergaduh sama mereka. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, banyak kali berlaku orang yang menyebabkan mereka bergaduh itu ialah orang pihak ketiga. Dan pihak ketiga ni, kalau istilah dia, kita kata baling batu sorok tangan. Mereka tengok dari jauh, kemudian lepas tu mereka baling batu, kita bergaduh sama kita. Tapi lepas tu mereka menyorok. Mereka selamat dalam keadaan selesa, tapi kita berperang sama kita. Dan ini adalah sejarah umat Islam yang berlaku zaman dulu sampai ke akan datang juga akan berlaku perkara yang sama, dan kita lihat perkara tersebut. Jadi kadang sering kali berlaku iaitu dua pihak bergaduh, tetapi sebenarnya kadang yang menjadi sebabnya ialah pihak ketiga yang baling batu sorok tangan, tapi lepas tu mereka selamatkan diri. Tapi yang dua pihak ni gaduh, berperang kan, teruk bergaduh sama mereka. Jadi macam tu yang berlaku. Fa anshabul harba, lalu mereka telah menyalakan api peperangan. Mereka telah menyalakan peperangan. Lalu fatasabba sibyanul askarain thumma taramau thumma tabi'ahumul abid thumma sufaha. Lalu kedua-dua orang-orang muda, sibyan di sini maksudnya anak-anak muda. Anak-anak muda daripada dua belah pihak askar Sayyidina Ali dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka telah mula mengutuk antara mereka. Maksudnya apa? Mereka kata, orang sana serang kami. Orang sini lah kata, orang sana serang kami. Tengok, mereka telah nyalakan api peperangan antara kita. Mereka mula dulu. Macam kadang-kadang lah kan, bila ada macam orang kadang-kadang dia dipukul, dia ingatkan orang tu pukul, dia pun pergi pukul orang tu. Orang tu kata, mana saya tak pukul pun. Tapi lepas tu gaduh antara mereka. Jadi mereka telah mencaci antara dua anak-anak muda di antara dua belah askar tu. Kemudian lepas tu summa taramau. Lepas tu mereka pun mula memanah antara mereka. Kemudian lepas tu mereka diikuti oleh hamba-hamba yang ada dalam tu, mereka pun ikut berperang, dan kemudian diikuti oleh orang-orang bodoh yang ada di dalam kedua-dua belah pihak. Sebenarnya dalam dua-dua belah pihak ni ada dua-dua orang yang mana salah, dan mereka ada yang ikut saja. Ada yang mana nak pertahankan kebenaran. Dua-dua belah pihak orang besar-besar nak pertahankan kebenaran. Tapi ada pihak ketiga yang menyalakan api peperangan, iaitu orang yang terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ada pihak yang ikut-ikut je. Contoh yang macam orang Basrah, mereka hanya ikut je ahli Basrah. Kemudian orang yang mana ahli Kufah, ikut je Sayyidina Ali, mereka hanya ikut je. Tapi bila dah berperang, bila dah tercetus peperangan, mereka berperang. Mereka kata bahawa orang Basrah serang kami. Orang Kufah pula bila diserang orang Basrah, mereka kata bahawa kami diserang oleh mereka. Jadi dua-dua pihak tuduh-menuduh.
bila ahli Kufah serang ahli Basrah, ahli Basrah kata, oh, orang Kufah serang kami. Dan kemudian orang Basrah serang mereka. Kufah lah kata, orang Basrah serang kami. Padahal yang cetuskan peperangan orang lain. Jadi fasalla Ali radhiyallahu anhu rak'atain wa da'a rabbahu thumma qala in dhahartum 'ala al-qaumi fala tatlubu mudbira wala tujhizu 'ala jarihin. La'alla sawab di sini dibaca tujhizu. Bab ajhaza yujhizu ijhaz, bab if'al. Jadi Sayyidina Ali bila dah perang mula berlaku, waktu tu perang dah tak dapat nak dielakkan langsung. Nak tak nak perang dah berlaku, dah tercetus. Tak boleh nak lagi nak elakkan, nak suruh mereka berhenti pun tak boleh. Waktu tu dah keadaan dah makin panas. Waktu tu apa yang berlaku? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun beliau telah solat 2 rakaat dan beliau telah berdoa kepada Allah Taala, dan beliau pun berkata, sekiranya kamu menang kepada kaum ini. Kaum ini maksudnya pihak lawan lah, orang-orang Basrah ni. Kalau kamu menang mengalahkan orang Basrah ni, janganlah kamu mengejar orang-orang yang lari. Maksudnya kalau contoh kamu dah menang, ada orang cabut lagi, biarkan dia lari, jangan kejar dia, pergi bunuh dia, pergi kejar dia. Wala tujhizu ala jarih, jangan kamu pergi segerakan kematian orang yang dah cedera. Maksudnya contoh kata ada tentera-tentera yang dah cedera, contohnya pihak lawan ada tentera mereka dah cedera, jangan kamu pergi datang, kamu pergi bunuh dia. Yang dah cedera biarkan dia saja, jangan kamu pergi bunuh dia. Wanzuru ma hadrat bil harbu min aniyatin. Alhamdulillah. Wanzuru ma hadrat bil harbu min aniyatin faqbiduh wa ma kana siwa dhalika fahuwa liwarathatim. Dan kamu tengoklah apa yang dibawa datang oleh peperangan daripada bekas-bekas, maka kamu ambillah. Maksudnya kalau lepas dah perang ni, mereka ada tinggalkan peralatan mereka, mereka cabut lagi, mereka tinggalkan peralatan mereka, maka kamu boleh ambil peralatan tu. Tapi jangan pergi bunuh orang. Kalau ada peralatan yang mereka tinggalkan, apa barang-barang ke, senjata ke, kamu boleh ambil, tetapi jangan kamu pergi kejar dan kamu bunuh sesiapa. Yang dah habis kena bunuh awal tu biar, tapi yang dah cedera tinggalkan. Yang dah cabut lagi jangan pergi kejar, pergi bunuh. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Okey, wa ma kana siwa dhalika fa wali warathatim, dan apa yang selain itu maka dia ialah milik waris mereka. Maksudnya kalau ada bekas-bekas kamu boleh ambil, tapi kalau ada yang barang lain tu kamu jangan ambil. Harta mereka, apa yang tertinggal jangan ambil mereka, kita kembalikan kepada waris mereka. Apa maksud di sini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau tidak anggap pun bahawa orang yang berperang dengan beliau ini kafir. Sebab kalau berperang dengan orang kafir, maka kalau kata apa barang yang mereka tinggalkan jadi harta ghanimah dan boleh diambil oleh orang Islam. Tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak berpandangan macam tu. Dia ternipu orang Islam. Jadi kalau kata contoh kata yang dah mati tak boleh buat apalah. Tetapi kalau ada barang-barang yang mereka tinggalkan, kamu hanya ambil bekas-bekas je, atau barang-barang yang macam bentuk bekas-bekas ke, itu kamu boleh ambil. Tapi yang lain tu kamu tak boleh jadikan sebagai harta ghanimah, sebab kita bukan berperang dengan orang kafir. Jadi barang-barang yang selain itu, maafkan saya, contoh macam tadi senjata apa semua tu jangan ambil, dikumpulkan, nanti dikembalikan semula kepada waris mereka. Sebab kerana mereka ni bukan orang kafir, mereka adalah orang Islam. Jadi harta mereka ditinggalkan tu ialah bukannya harta ghanimah. Tadi betul dengan sikit, bukan jadi yang dibenarkan ambil tu bekas-bekas je. Senjata yang lain semua tak boleh ambil, kembali semula kepada harta waris, kepada pewaris mereka. Wa nada 'ala Zubair radhiyallahu anhu wa qala ta'ala walakal aman faqala bihi. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menyeru kepada Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah pergi tempik, panggil Zubair bin Awam datang jumpa dengan beliau. Dua orang sahabat ni sebenarnya antara yang masuk Islam awal, dan dua-dua juga ialah umur pun dekat-dekat sebenarnya, tak berapa jauh. Dua-dua orang sahabat ni dari segi umur tak berapa jauh lah, dekat-dekat kan. Mungkin beza beberapa tahun sahaja. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun panggil Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Lalu beliau pun berkata, ta'ala walakal aman, mari sini, aku bagi keamanan pada kau. Maksudnya aku takkan bunuh kau, takkan buat apa, mari jumpa aku sini. Faqala bi, lalu beliau pun telah bersendirian dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Zubair bin Awam datang, beliau pun macam duduk, kan kita terduduk dua orang, mereka berbincang. Khala bi ni maksudnya duduk bersendirian dengan Sayyidina Ali.
radhiyallahu taala anhu, wa qala anshudukallah hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa anta lawin yadi la tuqatilannahu wa anta law zalim thumma la yunsaranna alayka. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada engkau dengan nama Allah Ta'ala. Mana aku bertanya kepada kau, anshudukallah ni maksudnya, aku bertanya kepada kau dengan bersumpah kepada Allah Ta'ala, jawab betul-betul. Macam tu lah lebih kurang terjemah dia. Aku bertanya kepada engkau dengan bersumpah dengan nama Allah supaya kau betul-betul bagi jawapan kepada aku. Jawab betul-betul kepada aku. Bukankah kau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, wa anta lawin yadi, makna ketika itu kau tengah kita terlawin yadi ni maksudnya engkau tengah macam melambai tanganku, macam tengah pegang tangan. Dia lah macam kawan-kawan, kadang kita macam tengah hayun tangan kawan-kawan kita. Jadi waktu tu engkau sebelah aku kan, kau pergi hayun tangan aku. Waktu tu kita tengah zaman Nabi dulu, kita tengah bergurau-gurau atau kita tengah baik-baik, kita waktu tu kau tengah hayun tangan aku. Apa Nabi beritahu waktu tu kat kau? Nabi kata, sesungguhnya kau benar-benar akan memerangi dia. Kau di sini maksudnya Zubair. Wahai Zubair, kau benar-benar akan perangi dia. Dia tu maksudnya Ali. Kau akan perangi dia. Waktu tu Sayyidina Zubair sekali dengan Sayyidina Ali. Sesungguhnya kau benar-benar akan perangi dia satu hari nanti. Hal keadaan ketika itu engkau zalim kepada dia. Kemudian dia pasti nanti akan mendapat kemenangan terhadap engkau. Maknanya pasti nanti dia akan menang, mengalahkan engkau. Thumma la yunsaranna alayka, la yunsaranna huwa raji' kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian nanti dia pasti akan mendapat kemenangan kepada engkau wahai Zubair. Qala Zubair. Lalu Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu pun menjawab, laqad dzakkartani syai'an ansanihi ad-dahru la jarama la uqatiluk. Maka Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu pun jawab, sesungguhnya wahai Ali, kau telah mengingatkan aku pada satu perkara yang masa yang lama telah melupakan aku perkara tu. Maknanya kerana berlalu di masa yang lama, aku dah terlupa dah cerita tu. Maka la jarama maksudnya la jarama makna tak patut sekali aku memerangi kau. Maksudnya ada dalam kitab yang lain ada diterangkan bahawa bila dengar tu Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu bila berlaku perang waktu tu, kumpulan mereka dah hampir kalah dah waktu tu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu jumpa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau kata, Nabi ingatkan kau bahawa Nabi dulu pernah cakap bahawa kalau kau perang dengan aku, kau salah, kau zalim. Jadi beliau pun teringat. Beliau kata, oh Allah, aku baru seolah-olah macam kita kata, oh aku dah lupa dah. Nasib baik kau ingatkan. Jadi kalau macam tu, tak patut sekali aku perangi kau. Dalam kitab lain dia terangkan bahawa lepas tu beliau bersumpah. Beliau bersumpah bahawa aku tak akan perangi kau. Aku tak akan terus memerangi kau lagi. Aku berhenti, cukup sampai ni saja. Faqala lahu ibnuhu ma ji'ta lil qital, inna ma ji'ta lis sulh, fa'atiq ghulamaka waqif, fa'ataqa ghulamahu wa waqafa. Lalu anak beliau telah berkata kepadanya, anak dia ni maksudnya iaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Lalu anak beliau waktu Abdullah bin Zubair pun bersama dengan Sayyidatina Aisyah, ikut ayah dia jugalah, bersama-sama dengan tentera ayahnya. Anaknya Abdullah bin Zubair telah berkata kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, tidaklah engkau datang sebenarnya untuk berperang, hanya saja engkau datang untuk sulh. Suluh di sini maksudnya buat kesepakatan, perjanjian dengan Ali untuk supaya minta dia tuntut bela pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi jangan risau, sebenarnya kau datang bukan nak pergi berperang dengan dia. Tapi hakikatnya walaupun perkara itu beliau bukan datang nak berperang, memang betul asalnya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang ikut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni bukan datang nak berperang. Mereka hanya datang nak menuntut bela pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Tetapi perbuatan mereka itu pada pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah tak setuju dengan mereka. Dan beliau anggap itu satu kesalahan. Dan memang sebenarnya pun Sayyidina Zubair dan Sayyidina Talha radhiyallahu anhu dah berjanji dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebelum tu. Cuma kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, dia beritahu bahawa sebenarnya waktu tu bila mereka baiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka baiat dalam keadaan terpaksa. Sebab waktu tu pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah memaksa mereka baiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Tetapi walau bagaimanapun mereka telah baiat. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata kalau mereka terpaksa pun baiat waktu tu pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tapi baiat mereka itu ialah untuk bersama dengan jemaah awam Islam. Bukan mereka kalau mereka tak baiat waktu tu, mereka telah tinggalkan jemaah awam Islam. Kalau mereka baiat terpaksa sekalipun, mereka bersama-sama dengan awam Islam. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menganggap bahawa baiat mereka itu ialah berada pada tempat yang betul, bukan dipaksa. Kalau terpaksa pun makna betul lah perkara itu ialah betul mereka baiat bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau lepas tu mereka langgar perintah Sayyidina Ali, seolah mereka telah melanggar baiat mereka bersama Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi itu anak beliau berkata bahawa ayah bukan datang untuk berperang, tapi ayah datang untuk berdamai. Jadi ayah merdekakanlah hamba dan ayah berhentilah. Lalu beliau pun telah memerdekakan hambanya dan beliau pun telah berhenti. Kenapa beliau merdekakan hamba ini? Ialah kerana beliau nak sebab waktu tu beliau telah sumpah tak nak perangi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi lepas tu anak beliau terdesak supaya jangan perangi, tapi ayah tadi dah sumpah, jadi ayah teruskan duduk berada di sini, tapi jangan berperang. Cuma ayah merdekakan hamba sebagai kafarah kepada sumpah yang ayah sumpah tadi. Okay, baik. Falamma ra'al harba nashibat wa ayisa minas sulhi kharaja 'anil askarain faghalaba ashabu amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu wa balagatil qatla 13,000 wa qutila Talhatu radhiyallahu anhu. Jadi tetapi apabila beliau melihat peperangan telah tercetus, siapa beliau ni? Iaitu Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau bila melihat peperangan telah tercetus dan beliau merasa putus asa daripada nak berdamai. Maksudnya waktu tu tak, beliau anggap bila dah peperangan dah tercetus, tak ada guna lagi dah, tak boleh dah nak baiki keadaan. Tak ada guna lagi dah nak buat kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi beliau pun telah tinggalkan kedua-dua belah askar. Beliau telah tinggalkan kedua-dua askar, Sayyidina Ali dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Lalu kemudiannya pengikut-pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menang. Sehingga telah sampai orang-orang yang terbunuh 13,000 orang. Daripada dua belah pihak atau kalau dicampurkan semua 13,000 orang yang telah terbunuh. Dan Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu sendiri pun telah terbunuh. Waktu tu Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu masih belum dibunuh lagi. Tapi dalam peperangan tu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu beliau antara yang terbunuh. Di sebelah tentera Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rawal Hakim an Thawr bin Majza'ah qala marartu bi Talhata yaumal jamali fi akhir ramaqin. Imam Hakim meriwayatkan daripada Thawr bin Majza'ah, beliau berkata, aku telah lalu berhampiran Talhah radhiyallahu anhu pada hari peperangan Jamal ketika beliau berada di nafas-nafas akhir, maksudnya di nyawa-nyawa ikan, nak meninggal dunia dah, nak syahid dah. Faqala li mimman anta, lalu beliau telah bertanya kepada aku, mimman anta, kamu daripada kumpulan mana? Qultu min ashabi amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu. Maka aku pun menjawab bahawa aku daripada kumpulan pengikut Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Faqala, lalu pun beliau pun berkata, ubsut yadaka ubayi'ka, hulurkan tangan kamu, aku nak berbaiat dengan kau. Fabasattu yadi fabaya'ani, lalu aku pun telah menghulurkan tanganku, beliau telah berbaiat kepada aku. Wa qala hadhihi bai'atu Ali, dan beliau berkata, beliau ni maksud Talhah radhiyallahu anhu berkata, inilah baiat aku pada Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya ini aku baiat pada kau. Iaitu maksudnya aku baiat pada kau ni beritahu bahawa aku baiat pada Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya aku tetap taat kepada Ali radhiyallahu anhu. Wa fadat nafsu, dan akhirnya nyawa beliau telah melayang. Beliau pun meninggal dunia. Talha radhiyallahu taala anhu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa ataitu Aliyan fa akhbartu. Lalu aku pun telah datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku memberitahu beliau perkara tersebut. Thawr bin Majza'ah ni lepas tu jumpa Sayyidina Ali. Lalu aku memberitahu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu peristiwa tersebut. Faqala, lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Allahu akbar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda benar.
aballahu an yadkhula Talhatu al-jannata illa wa bai'ati fi unuqih. Iaitu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitu ucapan Nabi itu beritahu bahawa Allah tidak mahu Talhah masuk syurga, melainkan dia masuk syurga dalam keadaan bai'atku di lehernya. Maksudnya Nabi SAW bersabda benar. Nabi pernah beritahu bahawa dulu Sayyidina Talhah radhiyallahu ta'ala anhu antara ahli syurga. Jadi Nabi punya sabdaan benar. Bermakna apa dia? Allah Ta'ala tak mahu Talhah ni mati masuk syurga, melainkan sebelum dia mati dia tetap taat kepada aku, dia tetap berbai'ah pada aku. Iaitu bai'ah dia berada di lehernya. Bai'ah aku berada di lehernya, maksudnya dia tetap taat pada aku. Dia tak ada pun tinggalkan bai'at kepada aku. Thumma jama'an nasa wa bai'ahum. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengumpulkan orang ramai dan beliau pun telah berbai'at dengan mereka. Wantaha Abdullah bin Yazid bin Warqa'a al-Khuzai ila Aisyah radhiyallahu anha wa hiya fil Hawdaj. Abdullah bin Yazid bin Warqa' al-Khuzai telah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu beliau berada di dalam sekedupnya. Sebab dalam peperangan ni, semasa peperangan Jamal ni berlaku, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha naik unta. Dan unta tu di atas dia letakkan sekedup. Sekedup ni macam kita kata, kalau kita tengok macam cerita dulu-dulu, ada macam bilik kecil. Biasa kadang-kadang ada orang bawa raja dalam tu. Macam zaman dulu kadang ada orang-orang yang bawa tu, raja duduk dalam tu, kemudian dibawa oleh khadam-khadam dia. Jadi sekedup tu letak ke atas unta tu, diikatkan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduk dalam sekedup tu. Jadi macam bilik kecil lah, bilik kecil tu ada di atas sekedup tu. Jadi waktu tu dia telah datang kepada sekedup Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Faqala ya ummal mu'minin ata'lamina anni ataituki 'indama qutila Uthman. Faqultu ma ta'murinani? Faqulti ilzam Aliyan. Fasakatat. Lalu beliau pun bertanya, Abdullah bin Yazid tanya pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai ummul mu'minin, tidakkah puan ingat atau puan ingat bahawa dulu aku pernah datang kepada puan ketika mana Uthman radhiyallahu anhu dibunuh. Dan aku bertanya, apa yang puan suruh saya lakukan? Puan bukankah telah berkata, hendaklah kamu ikut Ali? Fasakatat. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah terdiam. Makna beliau ikut. Maksudnya Abdullah bin Yazid ni ingatkan balik Aisyah radhiyallahu anha. Dulu puan suruh kami ikut Ali radhiyallahu anhu. Puan sendiri pernah pesan pada saya supaya ikut Ali. Tapi sekarang puan sendiri telah langgar maksudnya perintah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan dulu puan suruh kami ikut Ali, tekan ni puan tak ikut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu suruh tunggu dulu, puan tak ikut. Soalan macam tu lah. Jadi apa yang beliau katakan? Lalu beliau kata macam tu, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terdiam. Faqala iqirul jamal fa'aqaruh. Lalu Abdullah bin Yazid pun telah berkata, bunuhlah unta ni. Lalu mereka pun telah bunuh unta tu, sembelih unta tu. Kenapa beliau suruh macam tu? Sebab kalau selagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduk dalam unta tu berdiri, selagi tu ingat peperangan tak habis, mereka akan terus perang, orang dah ramai mati dah. Jadi untuk nak berhentikan peperangan tu, cara dia ialah biar unta tu jatuh terduduk. Jadi kalau bila unta terduduk, mereka anggap bahawa mungkin peperangan dah habis. Zaman dulu macam tu kan. Zaman dulu ni perang kadang bila contoh macam ketua tu masih lagi berdiri tegak, maka peperangan masih lagi berjalan. Atau kadang dia punya, kalau contoh kata ketua tu bawa bendera, kalau bendera tu masih lagi tertegak, maka menunjukkan bahawa peperangan masih lagi berjalan, masih lagi berterusan. Tapi kalaulah contoh kata ketua tu dah tumbang, dia punya panji perang dah jatuh, maka ini seolah tanda kepada tewas. Jadi mereka pun telah pergi bunuh unta tu pun jatuh. Fanazala Muhammad bin Abi Bakr akhuha wa rajulun akhar fahtamala haudajaha. Lalu Muhammad bin Abu Bakar,
iaitu adik-beradik dengan Aisyah radhiyallahu anha dan satu orang lelaki lain telah turun daripada unta mereka, lalu mereka pun telah angkat sekedup Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, telah tanggalkan daripada unta, mereka angkat. Fawada'aha baina yaday Ali radhiyallahu anhu wa innahu kalqunfudi minas siham. Mereka pun telah letakkan sekedup itu di hadapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan sekedup itu ialah seperti mana landak disebabkan anak-anak panah yang terlekat dekat sekedup tu. Kan dia macam bilik kecil, luar sekedup tu penuh dengan anak panah. Jadi kalau tengok sekedup tu dah jadi macam landak dah, punya banyaknya orang panah. Tapi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sikit tak kena anak panah tu, beliau duduk dalam keadaan selamat di dalam sekedup tersebut. Fasa'alaha Muhammadun hal asabaki syai'un minha faqalat la. Muhammad bin Abu Bakar telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, adakah mengenai engkau apa-apa daripada anak panah tu? Faqalat la. Beliau berkata tidak, tak ada apa-apa yang kena. Maksudnya beliau tak cedera langsung. Wa amara Aliun karramallahu wajhahu aqaha Muhammadan wa Ammaran an yadriba 'alaiha qubbatan fa fa'ala. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah memerintahkan kepada saudara beliau, saudara Aisyah radhiyallahu anha, Muhammad Abu Bakar, dan juga kepada Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu untuk membuat untuk Aisyah radhiyallahu anha satu kubah. Kubah di sini macam kita kata kemah kecil yang bentuk macam kubah, macam kita terbilik lah, bilik kecil untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduk sementara di Basrah tu. Fa fa'ala, lalu mereka berdua telah melakukannya, iaitu Muhammad bin Abu Bakar dan Ammar radhiyallahu taala anhuma. Mereka telah buat satu kita kata macam bilik kecil, macam kubah untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang tertutuplah. Faja'a ilaiha Ali radhiyallahu anhu musalliman. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan memberi salam kepada beliau. Faqala kaifa anta ya kaifa anti ya Lalu beliau pun bertanya, bagaimana keadaan kamu wahai wahai ibuku, wahai ummul mukminin? Qalat bi khair. Qala yaghfirullahu laki wa jaa wujuhun nasi wal a'yanu yusallimuna 'alaiha. Lalu beliau pun menjawab, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, keadaan aku baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah mengampunkan puan. Dan kemudian selepas itu para pembesar mereka telah datang, mereka memberi salam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini maksudnya selepas dah habis perang, pembesar-pembesar ni mereka datang jumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Falamma kana al-lailu dakhalatil basrata wa ma'aha akhuha wa nazalat fi dari Abdullah bin Khulaib wa hiya a'zamu darin bil Basrah. Bila tibanya waktu malam, beliau pun telah masuk ke kota Basrah dan bersama dengan beliau saudaranya, iaitu Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa nazalat fi dari Abdullah bin Khuwailid. Dari Abdullah bin Khulaid. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah duduk di rumah Abdullah bin Khulaid. Wa hiya a'zamu darin bil Basrah, dan rumah itu ialah merupakan rumah yang paling besar di Basrah. Ala Safiyah bintil Harith bin Abi Talha al-Abdari wa ya Ummu Talha at-Talhat. Iaitu beliau duduk ni di rumah Abdullah bin Khulaid, atau zaman tu dipanggil Dar Abi Khalaf, dipanggil Dar Abi Khalaf di Basrah waktu tu. Iaitu beliau duduk di rumah Abdullah bin Khulaid, iaitu di yang mana rumah tu tinggal dalam rumah tu perempuan yang bernama Safiyah bintil Harith bin Abi Talha al-Abdari. Beliau ini ialah merupakan panggilan beliau dipanggil Ummu Talha at-Talhat. Beliau ni punya anak beliau, ada yang mana anak-anak beliau ini merupakan sahabat Nabi SAW. Jadi maksudnya wanita ini Safiyah ini ada meriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan waktu tu beliau tinggal di Basrah. Maaf, bukan beliau ini bukan anak-anak beliau, tapi maksudnya beliau ini ialah sahabiah yang meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari beliau ni dipanggil Ummu Talha at-Talhat.
Ummu Talhat Talhat. Beliau daripada kabilah Al-Abdari. Al-Abdari ini ialah kabilah Bani Abdiddar. Sini patutnya la'alla shawab dibaca Al-Abdariyah, sebab kerana nisbah kepada Safiyah. Atau boleh juga kalau nisbah pada Abu Talha pun boleh, Al-Abdari, daripada kabilah Bani Abdiddar. Bani Abdiddar bin Qusay ialah di antara kabilah Quraisy. Wanita ini asal Quraisy. Kemudian lepas tu beliau tinggal di Basrah. Wa aqama Ali radhiyallahu anhu bi dhahiril Basrati thalathan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah tunggu di Zahir Basrah. Zahir Basrah sini maksudnya di pinggir kota Basrah selama 3 hari. Beliau tunggu di kota Basrah selama 3 hari. Thumma dakhalaha fabaya'ahu ahluha ajma'una hatta al-jarha. Kemudian selepas tu beliau pun telah masuk ke dalam kota Basrah. Lalu penduduk Basrah mereka telah baiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ke semua mereka, sehingga kan orang-orang yang cedera, yang luka pun telah berbaiat dengan beliau. Sebab waktu tu permulaannya orang Basrah ikut Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang ikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pada permulaannya ialah orang-orang Kufah. Jadi orang Kufah dah awal dah baiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi bila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masuk Basrah, lepas tu lepas dah peperangan dah habis, keadaan dah reda, akhirnya ahli Basrah pun telah berbaiat dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa arada ala Abi Bakrata imarat al-Basrah famtana'a. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu untuk menjadi Amir Basrah, Gubernur Basrah, tetapi beliau enggan. Beliau tak nak jadi Amir Basrah. Sebab waktu tu mula-mula Amir Basrah sebelum tu ialah nama dia Uthman bin Hunayf. Tapi lepas tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah tukar Amir Basrah, iaitu mula-mula tawarkan kepada Abu Bakrah. Abu Bakrah ni sahabat Nabi. Abu Bakrah nama sebenar beliau ialah Sayyidina Nufai' bin Harith radhiyallahu anhu. Baik. Jadi beliau enggan. Wa asyara alaihi bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau telah mencadangkan, Abu Bakrah ni mencadang kepada Sayyidina Ali supaya lantik Sayyidina Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fawalla 'alaiha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fawalla 'alaiha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melantik ke atas Basrah, telah melantik Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi gubernur Basrah. Thumma jaa ila ummil mu'minin radhiyallahu anha fasta'dana 'alaiha. Kemudian beliau datang kepada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau telah meminta izin untuk bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Waktu tu Aisyah radhiyallahu anha masih lagi berada di Basrah. Wa dakhala wa sallama 'alaiha faraddatis salam wa rahabat bih. Beliau pun telah masuk, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masuk. Beliau memberi salam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab salam beliau, dan beliau mengalu-ngalukan ataupun menyambut kedatangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mengucapkan marhaban kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqala lahu rajul ya Amiral Mu'minin inna bil babi rajulaini yanalani min Aisyah. Lalu satu orang lelaki telah berkata pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di pintu ini, maksudnya ada orang datang report, kita ni dekat luar ni, dekat luar ini, di pintu ini ada 2 orang lelaki yang telah mencaci Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Fa amara al-Qa'qa' ibn Amr an yajlida kulla wahidin minhuma 100 jaldah wa an yujarridahuma min thiyabihima. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun telah memerintahkan kepada Qa'qa' bin Amr supaya menyebat setiap seorang daripada kedua mereka itu dengan 100 sebatan. Seorang disebat 100 sebatan. 100 sebatan, dan supaya beliau menanggalkan pakaian mereka berdua. Maksudnya ni dipanggil ta'zir. Ni dipanggil hukuman ta'zir kepada kedua-dua orang itu yang cela ataupun telah hina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Falamma ra'atil khuruja minal Basrah ba'atha ilaiha Ali radhiyallahu anhu bikulli ma yanbaghi min markabin wa zadin wa mata'in wa ghairi dhalik. Bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercadang untuk nak keluar daripada Basrah, meninggalkan kota Basrah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah menghantar kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha segala keperluan yang diperlukan oleh beliau, iaitu tunggangan, bekalan dan barang-barang yang lain dan selain daripada itu. Wa adina liman naja minal jaishi alladhi ma'aha an yarji'a illa ayyuhibbal muqam. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memberi izin kepada orang yang terselamat daripada kalangan tentera yang dulu bersama-sama dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk dia pulang
Kecuali kalau dia nak terus tinggal di Basrah, dia boleh terus tinggal. Tapi kalau sesiapa nak ikut Aisyah radhiyallahu anha pulang, dia boleh pergi. Tapi kalau sesiapa tak nak ikut, dia boleh tinggal terus di Basrah. Wa arsala ma'aha 40 imra'atan min nisa'i ahli al-Basratil ma'rufat wa sayyara ma'aha aqaha Muhammadan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah hantar untuk iringi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha 40 orang wanita daripada kalangan wanita Basrah yang terkenal, mana wanita bangsawan, untuk pergi iring Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, nak muliakan beliau. Dan beliau juga telah menghantar untuk bergerak bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, saudaranya iaitu adik beliau Muhammad bin Abu Bakar. Falamma kana al-yawmul ladzi irtahalat fihi jaa Ali radhiyallahu anhu fawaqafa 'ala al-bab. Bila tiba hari yang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nak pergi bertolak tinggalkan Basrah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu datang, lalu beliau pun berdiri di pintu Qubah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bilik itu sebelum Sayyidatina Aisyah bertolak. Wa hadaran nas, dan orang ramai juga turut hadir. Wa kharajat minad dari fil haudaj fawadda'atin nas. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun keluar daripada rumah, maksud daripada Qubah yang dibuat untuk beliau, macam kemah kecil itu. Beliau pun telah masuk ke dalam haudaj, iaitu dalam sekeduk beliau untuk nak pergi bertolak balik. Lalu beliau pun mengucapkan selamat tinggal kepada orang ramai. Wa da'at lahum, beliau pun mendoakan untuk mereka. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebelum tinggalkan Basrah, beliau telah berdoa untuk orang ramai yang hadir waktu itu. Wa qalat ya bani la ya'tib ba'duna ala ba'din innahu wallahi ma kana baini wa baina adin fil qadim illa ma yakunu bainal mar'ati wa ahma'iha wa innahu la minal aqyar. Lalu beliau pun telah berkata, memberikan pesan, wahai anak-anakku. Kenapa beliau panggil wahai anak-anakku? Ini kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni ialah merupakan ummul mukminin. Jadi orang Islam yang lain seolah anak beliau. Jadi beliau berkata, wahai anak-anakku, janganlah sebahagian kita mencela sebahagian yang lain. Sesungguhnya demi Allah, perkara yang berlaku antara aku dan Ali, maksudnya pergeseran yang berlaku di antara aku dan Ali pada zaman dulu, maksud pada zaman yang lampau, mana dulu hari itu apa yang berlaku antara aku dan Ali ialah seperti mana pergeseran yang berlaku di antara seorang wanita dengan ahmak ni, maksudnya dengan dia punya ipar-ipar dia. Ialah biasalah kadang ada isteri, kadang dia dengan adik-adik suami dia, kadang-kadang ada gaduh ipar-ipar dia, ipar duai dia. Jadi seolah macam aku dengan Ali radhiyallahu anhu ni gaduh macam antara seorang isteri dengan ipar duai dia. Ni sebab kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kan ialah sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ialah isteri Nabi. Jadi biasalah tu, kadang dalam keluarga dia gaduh. Jadi kadang aku dengan Ali radhiyallahu anhu boleh gaduh macam tu. Dan sesungguhnya beliau Ali radhiyallahu anhu ialah tergolong daripada kalangan orang yang baik. La minal akhyar, iaitu daripada kalangan orang yang baik. Faqala Ali radhiyallahu anhu sadaqat wallahi ma kana baini wa bainaha illa dhalik wa innaha la zawjatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Wa sara ma'aha Ali radhiyallahu anhu mashyan amyalan wa sarraha banihi ma'aha baqiyata dhalikal yaum. Baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun berkata, benar apa yang dia katakan. Mana benar apa yang Aisyah radhiyallahu anha katakan. Demi Allah, tidaklah pergeseran yang berlaku antara aku dengan dia, melainkan hanya macam tu saja. Dan sesungguhnya beliau ialah merupakan isteri Nabi kamu SAW di dunia dan akhirat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun bergerak bersama-sama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berjalan kaki beberapa batu. Maksudnya bila beliau nak keluar di Basrah tu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sanggup jalan kaki berbatu-batu sampai ke pinggir kota Basrah semata-mata nak iringi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tinggalkan kota Basrah. Maksud nak bagi tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu walaupun sebelum tu ada macam kita kata pergeseran yang berlaku, tapi beliau begitu sekali muliakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian lepas tu wasarraha bani ma'aha baqiyat dzalikal yaum, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah suruh anak-anak beliau supaya iringi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha baqiyat dzalikal yaum, maknanya pada hari selepas tu. Maksudnya lepas tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tinggalkan, pada beliau dah jalan jauh, beliau pun tinggalkan, beliau berjalan bersama permulaannya, lepas tu beliau tinggalkan, dan lepas tu beliau suruh anak beliau ikut. Hantar Aisyah radhiyallahu anha sampailah beliau sampai ke destinasi beliau, iaitu pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Baik.
Permulaannya Sayyidina Aisyah pergi Mekah dulu, lepas tu pergi balik semula ke Madinah. Dzakara hadzal fasla al-Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir fi tariqihi wa hadha mulakhasu. Di fasal ini telah disebutkan, telah disampaikan oleh Al-Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir dalam tarikhnya, iaitu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan inilah kesimpulannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung satu muka surat lagi, sebab saya ingat kalau kita berhenti tak best berhenti tengah-tengah. Kita habiskan satu muka surat lagi supaya cerita ni jadi selesai. Jadi cerita yang disampaikan oleh pengarang kitab ni tadi ialah tu kesimpulan daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga yang disebutkan sebelum ini, iaitu yang diambil daripada kitab daripada Akhbarul Basrah, seperti mana yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Jadi ini kesimpulannya yang kat bawah ni. Yang sebelum ni, maksudnya kalau kita baca, yang sebelum ni ialah diambil daripada kitab Akhbarul Basrah yang diringkaskan oleh daripada syarah Bukhari. Maksudnya Hafiz Ibn Hajar dalam syarah Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari, beliau telah ambil cerita ni daripada kitab Akhbarul Basrah yang dikarang oleh Umar bin Shabbah. Cerita tu banyak lebar. Kemudian lepas tu pengarang ni telah ringkaskan. Kemudian yang depan ni pula, fasal yang seterusnya yang kita akan baca seterusnya ini ialah ringkasan daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang kita nak baca lepas ni. Maknanya yang dzakara hadzal fasla Al-Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir fi tariqi wa hadha mulakhasu ni, yang lepas ni. Okey, apa beliau kata dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, wa fa'ala dzalika ma'aha ikraman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وامتثالا لقول المار إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها وأداء لحق الأمومة فإنها أم المؤمنين رضي الله عنها بنص الكتاب العزيز فتلطف بها غاية التلطف ولم يعنفها ولم يوبخها بل أكرمها وردها وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذاك ثم رجعت إلى المدينة. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah memperlakukan perkara itu terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ialah kerana semata-mata nak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kerana nak menunaikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu, iaitu baginda bersabda, sekiranya perkara itu berlaku, maka pulangkanlah Aisyah radhiyallahu anha ke tempatnya yang aman. Jadi beliau lakukan demikian juga ialah kerana nak menunaikan hak ibu. Kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ialah merupakan ibu orang-orang beriman dengan nas Al-Quran yang mulia. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun telah melayan beliau dengan penuh lemah lembut. Beliau tidak pun mencaci tidak pun mencaci Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak juga mencela Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau telah memuliakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan memulangkan, maksudnya telah menghantar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pulang. Jadi lepas tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun telah menuju, dalam perjalanan beliau itu, beliau telah pergi ke Mekah dulu. Beliau terus tinggal di Mekah sehinggalah beliau telah menunaikan haji pada tahun itu. Selepas tu barulah beliau pulang semula ke kota Madinah. Tahun tu iaitu pada tahun 36 Hijrah. Peperangan Jamal ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala berlaku pada tahun 36 Hijrah, iaitu pada akhir bulan Rabiul Awal. Lebih kurang dalam 25 atau 24 Rabiul Awal tahun 36 Hijrah. Bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijrah. Walamma walla Zubair radhiyallahu anhu tabi'ahu Amr bin Jurmuz faqatalahu. Okey. Apabila Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu telah berlalu pergi, iaitu meninggalkan kedua tentera, beliau telah diekori oleh Amr bin Jurmuz. Faqatalahu, lalu Amr bin Jurmuz telah membunuh beliau. Tadi kan kita ada baca bahawa Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ingatkan beliau. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata bahawa kau ingat tak dulu Nabi pernah bagi tahu sekian-sekian perkara. Sayyidina Zubair pun tak jadi nak terus perangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau pun telah tinggalkan. Dan akhirnya beliau telah pergi tinggalkan kedua-dua belah tentera. Beliau tinggalkan kerana beliau tak nak lagi teruskan peperangan. Tapi bila beliau tinggalkan kedua-dua belah tentera, satu orang nama Amr bin Jurmuz telah ekori Sayyidina Zubair dan telah bunuh Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Wa jaa bi sayfi ila Ali radhiyallahu anhu.
Dan orang tu Ammar bin Jurmuz ni, dia telah membawa pedangnya berjumpa Ali radhiyallahu anhu. Fa aqadahu fa nadhara ilaih. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengambil pedang itu dan dia telah melihat kepada pedang itu. Wa qala amma wallah la rubba kurbatin qad farrajaha sahibu hadha sayfi an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya amat kurang sekali musibah yang telah dihilangkan oleh pemilik pedang ini daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya perbuatan dia ini amat menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersedih. Perbuatan ini betul-betul berat menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersedih. Mana perbuatan pemilik pedang ini, Ammar bin Jurmuz ni, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sedih. Wasta'dana alaihi Ibnu Jurmuz. Ibnu Jurmuz telah minta izin untuk jumpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fa'abta'a alaihi al-idhn. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melambatkan izin untuk bertemu beliau. Sayyidina Ali tak nak jumpa dia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak nak jumpa dia. Faqala ana qatilu Zubair. Ibnu Jurmuz ni berkata, Ammar bin Jurmuz ni berkata, aku ni pembunuh Zubair. Faqala abi qatli ibnu Safiyah yuftaqar falyatabawwa bin nar. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, adakah nak berbangga, adakah dia nak berbangga dengan bunuh anak Safiyah? Anak Safiyah di sini maksudnya Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kan, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu punya mak ialah Safiyah. Safiyah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, adakah dengan sebab dia bunuh Safiyah, perkara yang merupakan kebanggaan, maka hendaklah dia tempah tempat duduk di dalam neraka. Innahu hawariyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qatilu ibnu Safiyah fin nar. Hendaklah dia tempah tempat duduk di dalam neraka orang yang bunuh Sayyidina Zubair bin Awam ni. Kerana sesungguhnya dia ialah merupakan pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawari ni maksudnya macam kita kata pembela setia. Pembela setia, maknanya orang yang boleh sanggup buat apa saja untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pembela setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembunuh anak Safiyah berada dalam neraka. Maksudnya ahli neraka. Maknanya orang yang bunuh Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu ialah merupakan ahli neraka. Wa jaa Umar bin Talhata Aliyan radhiyallahu anhu faqala marhaban ya ibn akhi inni lam aqbid ma lakum li akhudahu walakin khiftu alaihi minas sufaha. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu telah dibunuh oleh Ammar bin Jurmuz ni, dan beliau telah dibunuh sebab tu beliau tinggalkan kedua-dua pasukan tentera di satu tempat yang bernama Wadi Siba'. Tempat itu bernama Wadi Siba'. Jadi dalam peristiwa itu juga Umar bin Talhah telah datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lalu beliau pun berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, selamat datang wahai anak saudaraku. Inni lam aqbid ma lakum li akhudahu. Sesungguhnya aku tidak memegang harta kamu untuk aku nak ambil harta itu. Tetapi aku takut harta itu akan didapati atau akan diambil oleh orang-orang yang bodoh. Ini maksudnya selepas habis peperangan, Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu telah dibunuh. Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu telah dibunuh di dalam peperangan yang tercetus dalam peperangan Jamal tu. Jadi barang-barang Talhah radhiyallahu anhu telah dipegang oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bila anak dia datang, Umar bin Talhah radhiyallahu anhu, Umar bin Talhah datang, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, yang dulu barang-barang bapa kau tu aku pegang bukan kerana aku nak ambil, tetapi ialah aku nak pulang kepada kamu. Tetapi waktu aku pegang dulu ialah kerana aku takut nanti ada orang-orang bodoh yang dia akan ambil harta tu, dia jadikan hak milik peribadi dia, sedangkan aku nak pulang kepada kamu. In taliq fakhudh malak inni la arju an akuna ana wa Talhatu wa Zubairu min alladhina qala Allahu fihim wa naza'na ma fi sudurim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Pergilah kamu dan ambillah harta kamu. Mana ambillah harta ayah kamu tu yang ayah kamu tinggalkan. Sesungguhnya aku benar-benar berharap
bahawa aku, Talhah dan Zubair termasuk daripada kalangan orang-orang yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran mengenai mereka itu. Iaitu apa Allah bagi tahu? Allah bagi tahu mengenai ahli syurga. Allah kata ahli syurga itu kami hilangkan dalam hati mereka perasaan iri hati sesama mereka. Mana ahli syurga duduk dalam syurga tak ada perasaan iri hati, dengki ataupun kebencian sama mereka. Kami hilangkan perasaan dengki sama mereka, dalam dada mereka tak ada perasaan dengki, dan mereka tinggal dalam syurga dalam keadaan bersaudara. Iaitu mereka duduk, hal keadaan mereka duduk di atas katil-katil, dalam keadaan mereka duduk saling berhadapan. Maksudnya aku berharap kami nanti di akhirat akan jadi bersaudara, tak ada langsung perasaan benci sesama kami. Kami akan duduk dalam keadaan kasih sayang sesama kami nanti di akhirat nanti. Thumma ammara ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'ala al-Basra wa raja'a ila al-Kufah. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah melantik Ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk menjadi Amir Basrah, dan selepas itu beliau telah kembali ke Kufah. An Urwah rahimahullah qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha man kana ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qalat Ali bin Abi Talib. Qultu ma sababu khurujiki alaih, qalat lima tazawwaja abuka ummak, qultu dhaka min qadarillah, qalat wa kana dhalika min qadarillah. Urwah ni Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair dia telah bertanya. Urwah bin Zubair tanya kepada makcik dia. Aku telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ni makcik dia. Aku telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, siapakah orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Ali bin Abi Talib. Maka aku bertanya lagi, jadi kenapa makcik pergi keluar menentang Ali radhiyallahu anhu? Kenapa makcik pergi keluar seolah macam menentang Ali radhiyallahu anhu? Maka Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, kenapa ayah kau kahwin dengan mak kau? Maka aku menjawab, itu ialah ketentuan Allah. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab semula, jadi perkara itu berlaku ialah daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tentukan, takdir Allah berlaku, jadi tak payah ceritalah. Perkara itu Allah dah tetapkan. Waktu tu mungkin aku tersalah, kita tersalah tindakan, tapi Allah dah tetapkan yang ada lepas tu lepas, tak payah lagi kau sibuk nak tanya pasal perkara tersebut. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Wa dzakara laha marratan yaumal jamal faqalat wan nasu yaquluna yaumal jamal qalu na'am qalat wadittu anni jalastu kama jalasa ghairi fakana ahabba ilayya min an akuna wulidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullahum mithlu Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham. Dan pernah sekali Urwah ni menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan peperangan Jamal. Lalu beliau pun telah bertanya, lalu Aisyah radhiyallahu anha pun telah berkata, adakah orang ramai mereka sibuk berkata mengenai hari peperangan Jamal? Hari peperangan Jamal? Maka mereka lalu orang ramai telah menjawab, ya. Maksud mereka menceritakan pasal peperangan Jamal. Orang ramai duduk bercerita pasal peperangan Jamal. Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, aku begitu ingin bahawa waktu itu aku duduk di rumah aku tak pergi keluar seperti mana orang lain duduk. Mana Aisyah radhiyallahu anha menzahirkan penyesalan beliau. Beliau kata langkah baiknya waktu tu aku tak pergi keluar pergi menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku hanya duduk di rumah aku. Fakana ahabba ilayya min an akuna wulidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyatan kullahum mithlu Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Dan aku begitu suka, duduknya aku begitu suka kalau aku dapat duduk di rumah waktu tu, lebih aku sukai daripada aku mendapat anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 orang. Yang mana kalaulah semua anak aku tu macam Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Abdurrahman bin Harith bin Hisham ni ialah daripada Bani Makhzum. Beliau ni ialah antara orang yang mana tinggal di Basrah dan terkenal dengan pemurah. Maknanya orang baik lah, orang yang begitu baik, pemurah. Jadi seolah Aisyah radhiyallahu anha kata, beliau kata, kalaulah waktu ketika itu aku tak pergi keluar tentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku begitu suka, lagi aku suka waktu daripada aku dapat anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana anak aku ni 10 orang semua baik-baik macam Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Jadi waktu tu kalau aku tak keluar,
duduk kat rumah lagi aku suka daripada dapat anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa Nabi Bakar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakhruju qaumun halka la yuflihun qaiduhum imra'ah qaiduhum fil jannah rawahul Bazzar wal Baihaqi. Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar orang-orang yang binasa, yang mereka itu tidak berjaya. Maksudnya mereka itu tindakan mereka itu tak betul. Mereka akan keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa akan keluar satu golongan manusia, mereka ialah orang-orang yang binasa, yang mereka tidak berjaya. Ketua mereka ialah seorang wanita, tetapi ketua mereka itu berada dalam syurga. Rawahul Bazzar wal Baihaqi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan juga Imam Baihaqi. Wa an Abil Baghtari qala su'ila Ali radhiyallahu anhu an ahli al-jamal amusyrikunahum qala min asy-syirki farru qila amunafiqunahum qala innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila qila famahum qala ikhwanuna baghaw alaina. Daripada Abul Baghtari beliau telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya berkenaan dengan ahli Jamal. Maksudnya orang-orang yang menyertai peperangan Jamal. Maksudnya daripada kalangan ahli Basrah yang mengikuti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Zubair dan Talha radhiyallahu anhum, mereka yang menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya mengenai mereka. Adakah mereka itu orang-orang yang musyrik? Beliau berkata mereka lari daripada kesyirikan. Mana mereka bukan orang yang syirik, bahkan mereka cukup takut daripada syirik. Qila munafiqunahum, ditanya lagi adakah mereka itu munafik? Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya orang munafik tidak mengingati Allah melainkan hanya sedikit. Mana mereka juga bukan orang munafik. Lalu ditanya lagi kepada beliau, jadi kalau begitu mereka ni siapa? Beliau pun memberikan jawapan, mereka ialah saudara-saudara kami, cuma mereka telah keluar menentang kami. Maksudnya mereka memberontak pada kami, itu saja. Tapi mereka tetap orang Islam, bukannya orang kafir ataupun orang musyrik, ataupun mereka ialah orang munafik. Tapi mereka ialah sebenarnya orang-orang Islam. Baik, sampai itu saja. Nanti kita akan sambung muka surat 52, Waqa'atus Siffin, iaitu peperangan Siffin. Tadi dah habis peperangan Jamal. Jadi peperangan Jamal ni ialah sebenarnya berlaku ikhtilaf di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kita jangan buka mulut mengenai mereka. Jadi dua-dua pihak ialah ahli syurga. Cuma sebenarnya yang cetuskan peperangan ialah pihak ketiga, iaitu pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang menyusup dalam dua-dua belah pihak. Mereka telah cetuskan peperangan. Jadi akhirnya mereka bergaduh. Tapi akhirnya orang yang sahabat-sahabat radhiyallahu anhu tetap ahli syurga. Talha, Zubair ahli syurga, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun ahli syurga, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, mereka semua ahli syurga. Tetapi orang yang mana yang melakukan kejahatan, di akhirat nanti Allah Ta'ala akan hukum mereka. Termasuk juga orang yang bunuh Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, iaitu Amr bin Jurmuz. Dan termasuk juga sesiapa yang mana telah membunuh mana-mana para sahabat di dalam peristiwa tersebut. Wallahu alam. Sampai itu saja. Nanti kita akan sambung semula insya-Allah, dan akan diberitahu nanti di dalam FB bila kita akan sambung semula insya-Allah. Baik. Allahumma inna na'udzubika min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma inna na'udzubika min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf panjang sikit malam ni.